ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton kuliah kedua saya setelah saya lancarkan kuliah saya yang pertama pada 12 April yang lalu, yang bertajuk wabak penyakit dan perbahasannya. Dan Alhamdulillah, daripada tontonan-tontonan yang telah tuan-tuan lihat, maka ada yang banyak beri komentar kepada saya, dan antara perkara yang disebut kepada saya ialah mereka minta saya menggunakan mikrofon. Dan Alhamdulillah hari ini saya dapat adakan mikrofon, dan insyaAllah suara ni akan lebih kuat dan jelas di pihak tuan-tuan. Dan yang keduanya, saya akan cuba untuk memendekkan sedikit kuliah, kerana ada yang beritahu, Ustaz, cukuplah setakat 15 minit boleh tak? Jadi saya ingat tak ada sampai 15 minit kot, tapi saya akan cuba pendekkanlah, kerana ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan, nak kongsi kepada tuan-tuan pada pagi ini. Baik, kuliah saya berpagi ini bertajuk beberapa renungan tentang hikmah daripada musibah ini. Tuan-tuan mati Allah, saya bagi yang pertama dulu. Yang pertama, daripada musibah yang telah kita lalui ini, kita kena ingat ada kalanya kita terpaksa menelan sesuatu yang pahit, yang kita tidak suka. Sebagai contoh, ujian yang sedang kita lalui pada hari ini, ramai yang tak suka. Tak dapat sekolah, tak dapat bekerja, tak dapat cari duit, tak dapat nak bersosial. Tetapi percayalah bahawa di sana terdapat perkara-perkara yang hikmah yang kita tidak ketahui, tetapi yakinlah ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kita ketahui. Sebagai analogi yang cukup mudah, yang pertama kita lihat, ramai kita ada anak. Anak kita ni masa ketika di peringkat awal dia cuba nak merangkak, nak berjalan, kadang-kadang nak panjat tangga yang tinggi, kita marah, kita halang dia. Dia menangis kerana dia anggap kita halang tu macam menyekat apa yang dia nak buat. Tapi pada kita sebagai ibu bapa, itulah demi kebaikan dia. Sama juga macam bila kita bagi ubat kepada anak, anak tak nak makan ubat pahit. Akhirnya kita terpaksa memaksa mereka makan mungkin dengan cara yang sedikit kasar. Maka pada fikiran anak itu, seolah mak bapak dia macam dah berlaku zalim kepada diri dia. Sedangkan pada diri ibu dan ayah lebih mengetahui itulah terbaik untuk anaknya, supaya anak dia lekas sembuh daripada penyakit yang sedang dia alami. Maka itu analogi yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, hadirin minion sekalian, orang yang beriman ialah orang-orang yang mereka menerima ketentuan daripada Allah, dan mereka juga mengambil tindak susul untuk menangani dan mengambil langkah-langkah bagi menangani dan mengatasi musibah berkenaan. Sebab pada tuan-tuan, untuk renung dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-51, kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itu orang yang beriman ini, sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang yang beriman ini ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya,
Sebab menjadi pemutus hukum di antara mereka, maka mereka saling mengatakan kami dengar dan kami taat. Bermaksud tuan-tuan, orang beriman ni dia sentiasa menerima keadaan, sentiasa taat kepada Allah dan Rasul, sentiasa redha dan menerima apa jua Tuhan berikan kepada mereka. Ini yang disebut oleh seorang tokoh yang besar dalam bidang tafsir Al-Quran, seorang mufassir yang sangat hebat, seorang mufassir yang sangat agung, namanya ialah Al-Imam Ibn Kathir, ataupun nama sebenar beliau ialah Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Beliau ini lahir pada tahun 700 Hijrah dan beliau meninggal pada tahun 774 Hijrah. Kata beliau, "Summa akhbara ta'ala an sifatil mu'minin al-mustajibin lillahi wa lirasul." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang mukmin yang memenuhi suruhan Allah dan suruhan Rasul. Alladzina la yabghuna dinan siwa kitab Allah. Mereka ini orang-orang yang tidak inginkan tentang agama ini melainkan berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kata Imam Ibn Katsir, ai bermaksud sam'an wa ta'ah, yakni mereka dengar dan mereka taat. Walihadza wasfihim ta'ala bifalah, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan mereka ini dengan kejayaan, wa huwa nilul matlub, dan ini merupakan hasil yang mereka inginkan, wassalamatu min marhub, dan diselamatkan mereka daripada apa yang mereka takutkan. Juga hadirin sekalian, kata Imam Ibn Katsir lagi, dia bawa satu pandangan daripada Qatadah. Qatadah ni seorang tabi'in. Dia katakan bahawa zikr lana anna Ubadah bin Samit wa kana aqabiyan badariyan ahadun nuqaba'ul ansar. Itu diceritakan, disebutkan bahawa sesungguhnya seorang sahabat Nabi yang nama Ubadah bin Samit, yang mana dia ni merupakan salah seorang daripada orang yang terlibat dalam perjanjian Aqabah, dan dia juga merupakan orang yang terlibat dalam peperangan Badar, yang mana merupakan salah seorang daripada yang terlibat dalam perjanjian Aqabah di pihak orang Ansar. Tuan-tuan, ketika kita nak menilai senioriti di kalangan para sahabat ini, para ulama ada menyebutkan beberapa kriteria yang menunjukkan bahawa di kalangan mereka ada beberapa ciri yang ditinjau untuk melihat senioriti mereka. Antaranya dilihat di kalangan sahabat ini, antaranya siapakah mereka yang lebih awal memeluk Islam. Yang kedua, kadang-kadang ditinjau di kalangan mereka ini, siapa dulu yang lebih hijrah, siapa dulu yang pergi hijrah. Dan yang ketiga juga antaranya dilihat di kalangan mereka siapa yang terlibat dengan peperangan Badar. Jadi kalau seorang sahabat tu mempunyai semua ciri-ciri ini, artinya mereka antara sahabat yang terkanan lah. Maka Ubadah bin Samit ini dia merupakan salah seorang daripada sahabat yang dikatakan terlibat dalam peperangan Badar. Maka Qatadah menceritakan bahawa annahu lamma hadarahu al-maut, ketika mana hampir dirinya kepada kematian, qala li ibn akhih Junadah bin Abi Umayyah, maka sempat untuk dia menasihati anak saudaranya yang bernama Junadah bin Abi Umayyah. Baik, apa kata dia? Ala unabbiuka bimaza alayka wa madza lak. Hendakkah aku beritahu kepada kamu tentang apa yang perlu kamu lakukan, wa madza lak, dan apa yang kamu dapat. Masya Allah tuan-tuan, ini satu ciri atau satu figure yang perlu kita lihat. Ketika nak hampir dia kepada kematian pun, dia masih sempat lagi nak memberikan nasihat kepada orang-orang di sekelilingnya, terutama ahli keluarga dia terdekat. Ini mengingatkan kepada saya tentang apa yang berlaku pada Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah berada dalam keadaan sakaratul maut, ketika dia hampir dalam keadaan tenat, datang satu orang anak murid ni ingin bertanyakan kepada dia tentang soalan, tentang fatwa.
Maka dia minta kepada ahli keluarganya supaya membangunkan dia untuk dia menjawab persoalan tersebut. Masya Allah, tuan, indah figur-figur umat yang sangat kita kagum. Di akhir-akhir hayat mereka pun masih lagi berkeinginan untuk beri sumbangan dan khidmat kepada agama. Bagaimana kita, tuan-tuan? Bagaimana kita? Qala, maka kata anak saudaranya, bala, bahkan. Maka katanya lagi, kata Ubadah, fa inna alayka sam'a wa ta'ah. Maka hendaklah kau dengar dan kau taat. Inilah kau dengar akan perintah Allah dan Rasul, dan juga hendaklah kau taat akan perintah Allah dan Rasul. Fi usrika wa yusrik, ketika mana engkau dalam keadaan susah atau ketika keadaan mudah. Wa man syatatak wa man syataka wa makrahak, dan ketika engkau dalam keadaan kau suka dan ketika engkau duka. Wa asratan alaik, dan juga taatlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kau pentingkan dirimu sendiri. Wa alaika an tuqima lisanik bil adl, dan dah engkau memperlakukan isteri-isterimu dengan adil. Wala tunazi'al amr, dan jangan kamu menyanggahi pemerintah. Illa an ya'muruka bima'siyatillah bawahan, melainkan jika mereka menyuruh melakukan maksiat secara terang-terangan. Fama umirta bi min syai'in yukhalifu kitabillah, dan bila disuruh kamu melakukan sesuatu yang menyalahi kitab Allah, maka hendaklah fattabi' kitab Allah, maka hendaklah kamu mentaati perintah dan perintah Allah. Ini kata siapa, tuan-tuan? Kata Imam Ibn Kathir, yang dia membawa pandangan daripada Qatadah tentang apa yang disebut, yang telah saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan Allah Ta'ala sekalian, yang ketiganya ialah kita kena mengetahui bahawa ujian yang kita lalui pada hari ini tidaklah sehebat yang pernah Allah Ta'ala uji kepada sekalian para Nabi. Itu daripada Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, daripada ayahnya dia pernah berkata, Ya Rasulullah, ayun nasi asyadul bala', wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi SAW, al-anbiya summal amsal, fal-amsalu fayubtal rajulu ala hasbin dinih, fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqan ibtali'a ala hasbin dinih, fama yabrahu al-bala' bil-'abdi hatta yatrukuhu yamshi 'ala al-ard wa 'alayhi khati'ah. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, dan juga Imam Ad-Darimi, yang bermaksud para Nabi kemudian semisalnya dan semisalnya lagi, dan seorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya, dan apabila agamanya begitu kukuh dan kuat, maka semakin berat pula ujiannya, dan bila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualiti agamanya. Maka seorang hamba sentiasa akan mendapatkan cubaan hinggalah dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih daripada dosa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang paling diuji oleh Allah Ta'ala, yang paling berat sekali, tidak bukan, ialah para anbiya, para nabi, yang mereka ini mengalami melalui ujian yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setakat kita ni, tuan-tuan, jika nak dibandingkan para anbiya, sangat jauh sangat perbezaannya. Sangat langit dan bumi pun dekat lagi kot. Ini lebih jauh lagi daripada itu. Yang keempat, hadirin sekalian, dan antara musibah yang menimpa manusia ni, antara hikmah yang tidak kita ketahui ialah ia merupakan tandanya Allah Ta'ala suka, ataupun tanda Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba. Dalam hadis daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Inna azamal jaza ma'izamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhit. Hadis dari Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pahala besar kerana balasan untuk ujian yang berat. Maka sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Dan barang siapa yang rida, maka ia akan meraih rida Allah. Dan barang siapa yang tidak rida, maka Allah akan murka kepadanya. Yang kelima, tuan-tuan,
Dosa adalah antara penyebab hilangnya nikmat dan mendatangkan musibah. Saya ulang balik. Yang kelima, dia kata dosa antara penyebab hilangnya nikmat dan mendatangkan musibah. Saya nak bawa pada tuan-tuan satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Itu tajuk kitab ini itu Jawabul Kafi. Kitab Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa wasy-syafi, ataupun dikelas sebagai da'u wa dawa. Kata Imam Ibn Qayyim, wa min uqubati dhunubi innaha tuzilun ni'am wa tuhilun niqam. Iaitu di antara akibat daripada buat dosa ini ialah dia akan menghilangkan nikmat dan akibat dosa juga dia akan mendatangkan bencana. Fama zalat 'alal 'abdi ni'matun illa lisababi dhanb. Maka tidaklah hilangnya nikmat seorang hamba itu melainkan kerana dosanya. Wala hillat bihi niqmatin illa bizamb. Dan juga datangnya bagai musibah itu juga disebabkan oleh akan dosanya itu. Sebab kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Imam Ibn Qayyim, dia menyebut tentang apa disebut Sayyidina Ali, ma nazala bala illa bizambin wala raf'al bala illa bitaubatin. Tidak diturunkan bala melainkan kerana dosa. Tidak diangkat bala melainkan dengan taubat. Maka menunjukkan kepada kita hadirin sekalian, antara perkara yang perlu kita lakukan untuk kita mengangkat bala ini ialah perlu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Maka ini Allah Taala sebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu itu, kata Allah, maka ia adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah maafkan sebagian besar daripada kesalahan-kesalahanmu itu. Yang keenam ni tuan-tuan, saya nak ringkaskan sikit kerana masa dah tinggal tak berapa lama lagi dah. Yang keenam, kadang-kadang kita tidak suka kepada satu perkara sedangkan ia terbaik buat kita. Saya ulang balik tuan-tuan, kita tak suka kepada satu perkara tetapi kadang perkara tersebut baik untuk kita. Dalam sebuah asar, iaitu satu riwayat daripada tabi'in, yang mana tuan-tuan lihat perkara ni dalam kitab Musannaf Ibn Abi Shaybah, disebutkan dari riwayat daripada Masruq bahawa ada seorang laki-laki yang memiliki ayam, keldai dan juga anjing. Maka satu hari tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan dimatikan akan anjingnya itu, dimatikan akan ayamnya itu kerana dipatuk oleh ular. Maka dia bersedih kerana kehilangan ayamnya. Tetapi dia adalah merupakan seorang lelaki yang saleh. Faqala asa yakuna khairan, maka Allah Taala beri kebaikan kepadanya. Maka akhirnya dia bersabar dan tiba-tiba kemudian Allah datangkan ujian kepadanya pula. Diberikan keldai yang ketika itu didatangi oleh serigala yang akhirnya memakan keldainya dan akhirnya keldainya terbunuh. Maka dia kata bahawa asa yakuna khairan, mudah-mudahan Allah nak beri kebaikan kepada diriku, dan dia bersabar. Dan tak lama kemudian tuan-tuan, hilang pula anjingnya, mati pula anjingnya yang selama ni menjadi tempat untuk dia mengawasi rumahnya. Maka dia katakan bahawa asa ayyakuna khairan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepadaku. 3 tuan haiwan dia mati dalam beberapa ketika. Maka dia tidak mengetahui pada satu hari ketika dia bangun pada waktu pagi, dilihat satu kampungnya ini tuan-tuan telah ditawan oleh sekumpulan pencuri. Yang tak ditawan dia dan keluarganya sahaja. Maka bila diselidik dan ditinjau, rupa-rupanya pencuri pada malam itu mereka datang di rumah yang mereka dengar suara haiwan. Kerana pada ketika itu siapa yang ada haiwan dia anggap orang yang ada duit, mempunyai harta. Dan kebetulan masa itu mereka dah kehilangan ketiga-tiga haiwan ini, menyebabkan akhirnya pencuri tak masuk ke rumah mereka dan menyebabkan mereka selamat.
Maka ini sebab tuan-tuan tadi, kadang-kadang kita tak tahu satu perkara yang mungkin kita anggap musibah, tapi dia adalah sebenarnya sesuatu yang baik untuk kita, yang disimpan rahsianya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, tuan-tuan, kita kena ingat bahawa setiap musibah dan sakit dan penderitaan semuanya mengundang pahala kepada kita. Saya ulang balik. Yang ketujuh, setiap musibah, setiap sakit dan penderitaan semuanya mengundang pahala kepada kita. Saya teringat tentang satu riwayat yang diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Itu diriwayatkan tentang seorang wanita, inna imra'atan Fathul Musili, seorang wanita isteri kepada seorang imam yang saleh yang bernama Fathul Al-Musili. Maka satu hari tuan dikatakan asarat, maka dia tersadung kakinya. Fanqata'a zufraha, maka terputus kuku kakinya. Maka ketika itu dia fadahikat, digelak. Masya-Allah tuan. Kita pernah jumpa ke orang macam ni? Tersadung kaki, tiba-tiba dia ketawa pula. Kita kalau tersadung kaki tuan-tuan, kita tak tahulah perkataan apa yang keluar daripada mulut kita. Entah mencarut ke, wallahu alam tuan-tuan. Tapi masya-Allah, wanita ni dia gelak. Maka ada orang tanya pada dia, faqil laha amma tajdin alwaja'. Kau tak sakit ke wahai fulan? Kau tak sakit ke tersadung kaki ni? Kuku tercabut. Apa dia kata tuan-tuan? Inna lazzata sawabahu, kerana mengenangkan kelazatan banyaknya pahala yang ku dapat. Maka azalan al-qalbi mararah waja'ahu, maka ia telah menghilangkan kesakitan yang ada pada diriku. Masya Allah tuan, sebab dia tahu dengan sakit tu dia dapat pahala banyak, maka ia menghilangkan kesakitan bagi dirinya. Kita macam mana tuan-tuan? Pernahkah kita berlaku seperti wanita ini? Saya ingat susah. Sayang kita kalau kena perkara seperti ni, kita akan mencarut, marah, menengking. Kadang batu tu pula disalahkannya. Celaka dengan batu katanya. Masya Allah tuan-tuan, ini sikap kita. Dan terakhir tuan-tuan, yang ke-8-nya, daripada hikmah musibah ini, bersedialah untuk kita mengubah diri kita tuan-tuan. Dan kita kena tahu tuan-tuan bahawa banyak perkara-perkara ataupun dosa maksiat yang mungkin kita sampai sekarang kita masih amalkan dan kita tidak bertaubat kepadanya. Inilah sebenarnya waktu untuk kita mengubah diri kita, untuk kita kembali kepada Allah. Kerana kita tahu banyaknya dosa yang kita lakukan. Sebenarnya sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap anak Adam ini semuanya mereka buat salah, dan sebaik-baik orang yang buat salah adalah mereka yang bertaubat. Biarlah tuan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala semula. Kerana kita tahu Tuhan masih lagi berikan peluang dan ruang kepada kita semua. Masih lagi mana kita tidak mencapai dua keadaan ini, iaitu yang pertamanya ketika nyawa masih lagi belum sampai ke kerongkong ataupun sebagai gharah-gharah. Yang keduanya ketika matahari belum lagi diterbitkan daripada barat. Masih lagi itulah Allah Ta'ala buka ruang untuk kita bertobat. Dan keampunan Tuhan ini tuan-tuan sangat luas. Allah menerima sesiapa saja hamba-Nya yang ingin kembali kepadanya. Bahkan jika kita baca hadis surah Imam Muslim, banyak Allah Ta'ala menceritakan tentang kelebihan, Nabi menceritakan tentang kelebihan mereka yang bertaubat. Antaranya Allah Ta'ala sangat menyukai orang yang bertaubat lebih daripada seorang hamba yang dia kehilangan binatang tunggangannya dan ketika dia bermusafir, maka dia lebih, ketika mana dia berjumpa balik sebelum demi binatang tunggangan itu, maka dia rasa sangat gembira. Maka bagaimana dia rasa gembira tuan-tuan, maka Allah Ta'ala lebih gembira lagi daripada apabila dia ingin dari seorang hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira cukuplah setakat ini. InsyaAllah tuan-tuan kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. InsyaAllah saya akan cuba bawakan pertentuan beberapa lagi kupasan-kupasan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan semua kita mendapat kedekatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.